الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. أحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا. Kata Sayyidina Anas bin Malik, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di kalangan kamu dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba bin nasbi, hatta yuhibba dengan nasabkan, lianna hatta huna jarrah, hatta huna jarrah, ini hatta ini adalah huruf jar, wa an ba'daha mudmarah, dan an setelah daripada hatta tadi mudmarah, ay ila an yuhibba, maksudnya hatta yuhibba maksudnya ila an yuhibba, sehinggalah tidaklah beriman dengan sempurna seseorang di kalangan kamu, sehinggalah ataupun sehingga dia cintai li akhihi ay fil islami, kepada saudaranya dalam Islam, ma yuhibbu li nafsihi ay mithla ma yuhibbu laha, jadi dia sukai dan cintai apa yang kepada saudaranya dengan apa yang dia sukai bagi dirinya, kalau berhasil dengan apa yang dia sukai dengannya. Yani la yakmulu imanu kulli wahidin minkum, tidak sempurna iman setiap di kalangan kamu, hatta ya'tiya biqaslatin min qisalil imanil wajibati alaihi. Ini tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu, setiap kamu, sehinggalah dia mendatangi dengan satu sifat daripada sifat-sifat iman yang wajib ke atasnya. Apa dia sifat iman ni? Wahia hubbuhu li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi, yaitu dia menyukai dengan apa yang diperolehi oleh saudaranya dengan seperti mana dia menyukai pada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Ay hubbuhu an yahsula li akhihi nadhiru ma hasala lah, atau hubbuhu an yahsula li akhihi nadhira, nadhira ma hasala lah, iaitu dia menyukai bahawa apa yang diperolehi temannya sama seperti apa yang diperolehi oleh dirinya, atau ma yutamanna husuluhu minal khairi wal manfa'ah, ataupun berhasil kepada saudaranya dengan kebaikan dan manfaat, maka dia sukai dengan perkara tersebut seperti mana dia dapatkan sendiri. Walaysal muradu, bukan dimaksudkan di sini annahu yuhibbu an yahsula li akhihi ma hasala lahu ma'a salbihi anhu, yani dia menyukai apa yang diperolehi saudaranya dengan apa yang dia perolehi ma'asal bihi anhu, walaupun yang dia perolehi tadi telah terangkat, tercabut daripada dirinya. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i, daripada riwayat Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu, hatta yuhibba li akhihi min al-khairi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai apa yang diperolehi oleh saudaranya dengan kebaikan, dengan apa yang seperti mana apa yang dia dapatkan kepada dirinya. Wal khairu, khair itu apa dia?
ismu jami' lit-ta'ati wal mubahat dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Khair adalah nama bagi seluruh ketaatan dan juga perkara yang harus, sama ada di dunia dan akhirat. Itu nama dia khair. Ini hatta yuhibba li akhihi minal khair. Ini sehingga diperolehi oleh saudaranya dengan perkara yang baik-baik, sama ada ketaatan ataupun perkara-perkara yang harus, yang bersifat dunia ataupun akhirat. Wa jaa fi haditsin, riwayat dalam hadis, unzur unzur ahabba ma tuhibbu. Naam. Unzur ahabba ma tuhibbu an ya'tiyahu an-nasu ilayka fa'tihi ilayhim. Jadi unzur ahabba ma tuhibbu an ya'tiyahu an-nasu ilayka. Jadi kamu perhatikan balik. Ahabba ma tuhibbu, sesuatu yang paling kamu sukai, an ya'tiyahu an-nasu ilayka, yang kalau manusia bagi kepada kamu dan kamu suka dengan perkara tersebut dan paling suka, fa'tihi ilaihim, maka begitu juga kamu kena bagi dekat mereka. Macam mana kamu paling suka dengan perkara tersebut, kalau orang bagi kepada kamu, begitu juga kamu kena berikan kepada mereka seperti mana perkara tersebut. Jadi maknanya, jangan, kalau kita tak suka benda tu dibagi oleh orang kepada kita, maka jangan juga kita bagi perkara tadi kepada orang lain. Itu maksudnya. Wa fi kalami ba'dihim, dalam kalam sebahagian daripada ulama, irda linnasi ma li nafsika tarda. Ini reda kepada manusia tersebut, ma li nafsika tarda, apa yang diri kamu reda. Kamu reda dengan satu benda tadi, kamu suka dengan benda tadi, suatu perkara tersebut, maka macam tu jugalah kamu kena berikan kepada manusia yang lain. Jadi wala budda an yakuna al-ma'na fi ma yubah. Jadi makna hadis ini mesti pada makna yang harus. Jadi bukan pada makna yang umum, hatta kalau benda yang haram tak boleh lah. Jadi maksudnya apa ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tamam? Maka maksud di sini adalah pada perkara yang harus. Contoh dia kata apa dia? Wala budda an yakuna al-ma'na fi ma yubah. Jadi mestilah pada makna yang harus. Fa innal insan yuhibbu li nafsihi wat'a halilatihi. Karena manusia, benda yang dia suka adalah bersama dengan isterinya. Yakni apa ni, menyetubuhi isterinya. Maka wala yajuzu lahu an yuhibbahu li akhihi hala kauniha fi ismatihi, li'annahu ghairu mubahin lahu. Jadi dia tak bolehlah suka kalau orang pergi bersama dengan isteri dia. Kita faham itu pula. Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka dia sebut, kata kalau dia suka dengan isteri dia dan bersama dengan isteri dia, bermaksud kalau orang bersama dengan isteri dia pun, masa isteri dia masih lagi dalam tanggungjawab dia, masih jadi isteri dia, itu bukan maksud dia itu. Hadza ghairu mubah. Itu benda yang tak harus dan haram hukum dia. Bal huwa muharramun alaih. Wa laysa lahu an yuhibba li akhihi fi'la muharramin alaihi. Jadi tidaklah apa ni perkara yang dikira sebagai maksud bagi hadis ni, kalau dia suka kepada saudaranya melakukan perkara yang haram ke atasnya. Bukan tu maksud hadis ni. Jelas? Qala al-Kirmani, kata Imamul Kirmani, wa minal imani, di antara iman, an yubghida li akhihi ma yubghidu li nafsihi min asy-syarr. Jadi termasuk daripada iman, dia membenci kepada saudaranya dengan apa yang dia benci kepada dirinya daripada kejahatan. Kita tak suka dengan satu benda, macam tu jugalah kita kena tak suka bila mana dikenakan ataupun terkena kepada saudara kita. Walam yadhkurhu. Ini dalam hadis ini tak disebut. Tak disebut hadis ini tentang maksud tadi. Lianna hubba syai'i mustalzimun li bughdi naqidihi. Karena sukakan sesuatu lazim dengan makna dia apa dia? Benci dengan lawannya. Kalau kita suka dengan sesuatu, bermaksud kita tidak suka ataupun
lazim dengannya bermaksud benci dengan lawan bagi perkara tersebut. Fatarkun nassi alaihi iktifaan. Jadi nas hadis tidak sebut. Jadi, macam hadis Nabi sebut kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman dengan sempurna seorang di kalangan kamu sehinggalah dia menyukai apa yang kepada saudaranya dengan apa yang dia sukai bagi dirinya pada perkara yang harus. Jadi makna dia juga apa dia? Maksudnya termasuk daripada iman, iaitu dia membenci apa yang dikenakan kejahatan kepada saudaranya seperti dia sendiri terkena kejahatan tersebut. Ataupun perkara yang buruk tadi. Kenapa? Karena hubba syai' atau hubbu syai' mustalzimun li bughdi naqidih. Karena sukakan sesuatu lazim kepadanya benci dengan lawan bagi perkara tersebut. Tamam. Jadi kalau kita kawan yang sebut kata saya suka air yang tidak manis, contoh. Jadi apa makna dia? Jadi lazim bagi dia makna dia, dia tak suka air yang manis, macam tu. Hubbu syai' mustalzimun li bughdi naqidihi. Itu maknanya. Fatarkun nassi alaihi iktifaan. Jadi sudah memadai, ditinggalkan nas, tidak disebutkan perkataan tadi, memadai. Ala haddi, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Quran, sarabila taqikumul har. Ya. Sarabila taqikumul har. Ay wal bard. Apa maksud sarabila taqikumul har? Ini pakaian kamu yang menjaga kamu daripada panas. Baik, adakah pakaian hanya menjaga kita daripada panas saja? Tak termasuk sejuk juga. Maka kenapa tak sebut sejuk? Iktifa. Ini dipanggil dalam balaghah iktifa. Ini memadai, sebut kata satu bahagian saja tanpa menyebutkan satu lagi. Untuk ni orang panggil bahasa balaghah lah. Bahasa balaghah. Yang baju boleh atau pakaian ini boleh menjaga kamu daripada kesejukan atau kepanasan dan kesejukan. Tapi kesejukan tak sebut. Kenapa? Kerana lazim makna. Sudah memadai disebutkan satu sahaja dan satu lagi maksud difahami dengan lazim dia. Tamam? Itu maksud. Baik. Mimman ta'allamtal hilma. Ini cerita berkenaan dengan seorang bertanya kepada Imam Ahnaf. Kepada Ahnaf. Ahnaf ibn Qais kalau tak silap. Wa qila lil Ahnaf wa kana ahlaman nas. Dia adalah manusia yang paling lemah lembut. Sampai yudrab bihil mathal. Jadi dicontohkan dengan kelembutan dengan Ahnaf ibn Qais. Sebut sini mimman ta'allamta al-hilma. Dia kata kamu mengaji atau kamu belajar kelembutan ni daripada siapa? Ahnaf, ada orang tanya. Maka jawab beliau, min nafsi, daripada diriku sendiri. Aku belajar kelembutan daripada diriku sendiri. Qila lahu wa kaifa dhalik. Maka orang tu tanya balik, bagaimana kamu boleh belajar kelembutan dengan diri sendiri? Kata dia, qala kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlah. Aku kalau tidak suka dengan sesuatu daripada orang lain, maka aku tidak akan lakukan perkara tersebut kepada orang lain. Jadi kalau aku tak suka benda tadi berlaku kepada aku, maka aku tak akan lakukan perkara tadi kepada seseorang yang lain. Kita tak suka orang tipu kita, maka jangan tipu orang. Itu maksudnya. Kita tak suka orang khianat dengan kita, maka jangan khianat orang. Kita tak suka kalau orang maki kita, jangan maki orang. Kita tak suka orang mengumpat kita, jangan mengumpat orang. Macam tu maksudnya. Jadi ta'allamtu al-hilma min nafsi. Jadi macam tu dia belajar untuk berlemah lembut dengan orang. Kerana apa? Kerana dia akan meninggalkan sesuatu yang dia tidak suka perkara tadi mengenai dirinya, maka dia tak akan lakukan perkara tersebut kepada orang lain. Zahid, sedut dasar tu banyak sikit. Tak silap lah. Apa ni, Asim Syarimi tidak. Baik, mana hal lain ni? Tak cukup ya pun. Cukup ke?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2 orang ni. Siapa dia 2 orang ni? Saifullah duduk luar. Ha? Ada keluar. Siapa dia 2 orang ni? 13. Ha? Mana Effendi? Oh, ada keluar. Effendi. Tiba nama. Faham tak? Itu cara dia. Cara dia untuk kita nak elak daripada buat tak baik kepada orang, maka kita kena perhati perkara tersebut kalau dikenakan kepada kita, kita suka ke tak? Itu dulu. Kita tak suka orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ambil suami kita. Jangan kacau suami orang. Itu cara dia. Betul. Suami itu pula tak suka kalau bini dia orang kacau. Jangan kacau bini orang. Boleh. Tapi lelaki boleh kahwin 4. Tu masalah dia. Tu lain pula. Tu bukan kacau, tu bukan masalah kacau, tu masalah lain kan? Tu bukan masalah kacau. Perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh sebab dia tak boleh kahwin 4. Baik. Hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'watuhu lil 'usah. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi kepada orang yang melakukan maksiat. Ini hadis ni masya-Allah tabarakallah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini akhihi muslim maksudnya, pada saudaranya muslim. Dan kalau diamalkan sungguh-sungguh insya-Allah selamat semuanya. Kalau diamalkan hadis ni dengan sebenar, maka akan sejahtera golongan muslimin. Kalaulah orang ni ikut betul kalam Nabi, aman dunia ni. Tapi ya Allah Ta'ala jadikan ni ujian. Sama ada nak menguji, ada kita akan ikut ataupun tidak dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang terkalah dengan nafsu. Kita ikut juga dengan kehendak kita. Waruya, diriwayatkan anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'zan li fi zina. Tidak. Ada seorang lelaki mai jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Minta izin dulu kat Nabi. Fahamma man kana biqurbin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatanawalah. Jadi ada sebahagian sahabat yang duduk di dekat dengan Nabi waktu tu, terniat dalam hati untuk nak bagi sedah kat balong ni kan. Yatanawalah maksudnya nak bagi ya. Bagi apa? Bagi penumbuk lah. Ni apa ni? Mai jumpa dengan Nabi, minta nak berzina. I'zan li fi zina. Maka apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan dia. Jangan. Thumma qala lahu udnu minni. Nabi kata jangan buat macam tu, sebab ada sahabat bangun dah waktu tu. Majlis dah mula bising kerana ada seorang lelaki ni mai jumpa, bagi tahu macam tu dalam majlis depan orang ramai. Maka Nabi kata jangan, tinggalkan, biarkan dia. Nabi panggil lelaki ni, udnu minni, mai sini, kata Nabi. Bila dia dekat dengan Nabi, fadana faqala lahu atuhibbu an yuf'ala dhalika bi ukhtik. Ya, Nabi tanya macam mana cara Nabi bermuamalah dengan usah, ini orang yang nak melakukan maksiat dan ahli maksiat. Nabi tanya kepada lelaki ni, kamu suka tak kalau perkara tersebut dilakukan kepada saudarimu, kakak kamu, adik perempuan kamu? Qala la, dia kata saya tak suka. Qala fabi ibnatik atau fabi ibnatik. Adik tu adik apa ni, hamzah wasal. Fabi ibnatik, dengan anak perempuanmu? Qala la, saya tak suka, kata dia. Qala fabi imra'atik, dengan isterimu? Orang berzina dengan isterimu, kamu suka? Qala la. Maka kata Nabi, falam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, falam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu fabikadha wa bikadha wa yaqulu ar-rajulu la. Nabi terus tanya lagi, kalau buat dengan sekian, kamu suka? Tak suka. Kamu sekian macam ni sekian, suka? Tak suka. Dijawab macam tu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakrih ma kariha Allah alaihi. Ma kariha Allah Ta'ala.
maka bencilah dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Kamu tak suka, maka kamu juga kena tak suka dengan benda yang Allah tak suka. Wa uhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Dan kamu kena suka dengan apa yang disukai oleh saudaramu seperti mana kamu suka kepada dirimu. Wakrih lahu ma takrahu li nafsik. Dan bencilah kamu dengan perkara yang kamu benci terkena pada dirimu. Jadi jangan berzina. Kenapa? Karena kalau kamu berzina, sudah tentu dia akan yang kamu zina tadi mesti dia anak perempuan kepada seorang ibu dan ayah. Dia sudah tentu kakak kepada siapa-siapa, adik kepada siapa-siapa. Dah tentu kemungkinan dia isteri orang. Dah tentu kemungkinan dia kena mak saudara kepada siapa-siapa. Dah tentu sekian. Nabi sebut semua hak yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang tadi. Maka ada orang suka tak kalau keluarga dia dilakukan sedemikian? Tak suka. Macam tu juga kamu kena tak suka. Kamu sendiri tak suka. Kamu suka untuk kamu buat ke orang lain? Tak. Uhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik wakrih lahu ma tukrihu li nafsik. Jadi itu maksudnya. Tamam? Zaid? Celek mata? Ingat tidur. Faqala ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Maka laki ni pun kata, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melimpahkan selawat dan salam ke atasmu. Ud'ullaha ta'ala an yubaghidha ilayya nisa. Doalah kepada Allah agar aku membenci perempuan. Itu dia. Dengar kalam Nabi tadi mula nak berzina. Dah kali keluar terus semua tu benci terus kat perempuan. Boleh tak kamu doa kat aku? Doa kepada Allah agar aku ni membenci perempuan. Agar Allah mencampakkan rasa benci kepada aku kepada perempuan. Faqala Allahumma baghid ilaihi nisa. Itu dia. Nabi doa tu. Ya Allah bencikan dia dengan perempuan. Fansarafa thumma raja'a ilaihi ba'da layalin. Dia pun balik, tak berapa malam tu datang pula. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang, dia kata ya Rasulullah, selawat Allah ke atasmu dan salam. Ma min syai'in abghadu ilayya minan nisa. Sama? Dia kata tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci melainkan perempuan. So dia kata dia benci sungguh perempuan selepas Nabi doa tu. Fa'zan li bisiyahah. Izinkan aku pula untuk apa siyahah? Siyahah ni apa dia? Pergi berjalan. Pergi mengembara. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Nah, pengembaraan umatku ni adalah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu siyahah. Yang itulah orang panggil mengembara bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun terus ikutlah dalam peperangan bersama dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam cerita sakat tu. Wa fi musnad Imam Ahmad an Yazid bin Asad al-Qurashi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbul jannata? Qultu na'am. Qala fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Dalam musnad Imam Ahmad daripada Yazid bin Asad al-Qurashi, kata Sayyidina Yazid bin Asad al-Qurashi, Rasulullah telah berkata kepada aku, kamu suka tak dengan syurga? Kata aku, ya, saya suka ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, maka ahibba li akhika, uhibba li akhika, kamu sukakan, kamu gembira dengan apa yang diperolehi oleh saudaramu seperti mana yang kamu gembira dengan perkara tadi kepada dirimu, maka kamu akan masuk syurga. Itu maksudnya. Kisah yang terakhir, qissatun ajibatun fil ithar. Kisah yang ajaib tentang ithar, toleransi. Wa hukiya, dihikayatkan anna ba'dahum syaka kathratal fa'ri fi baiti. Ini cerita pasal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini cerita-cerita disebutkan. Anna ba'dahum syaka kathratal fa'ri fi baiti. Ada seorang mengadu banyaknya tikus di rumah dia. Tikus banyak. Faqila lahu ikhtani hirrah. Ikhtani maksudnya belalah hirrah. Hirrah apa dia? Kucing.
Dia kata tikus banyak kat rumah dia, sembang dengan kawan dia lah. Dia beritahu kata tikus banyak semua rumah. Kawan dia kata belah kucing. Faqala akhsha an yasma'al fa'ru sautal hirrati fayahrabu ila dawril jiran. Saya bimbang, dia kata, kalau saya belah kucing, bila tikus dengar suara kucing, tikus itu lari pergi rumah jiran saya. Fa akunu qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi. Dan pada waktu ma uhibbuhu li nafsi, maka pada waktu tersebut saya telah suka dengan sesuatu. Ahbabtu lahum, aku suka dengan sesuatu yang tidak disukai oleh diri aku. Maksudnya aku suka, seolah-olah aku suka dengan jiran aku ni dapat tikus yang benda tu sendiri aku tak suka. Lepas tu lari pergi ke rumah jiran aku. Itu dia. Macam tu sekali. Zakat orang dulu tak belah kucing. Kalau tikus lah rumah tu tak belah kucing, takut kucing tikus lari ke rumah jiran. Kalau tikus lari ke rumah jiran, saya telah buat benda yang saya sendiri tak suka, dan seolah-olah saya suka jiran saya dapat tikus. Macam tu. Tikus di kucing zawiyah ni, hak ni mai tak tahu dari mana. Penuh dekat zawiyah. Saya tengok ada kucing baru pula dah. Lagi mai. Kucing-kucing jiran pun dekat mai sini. Tak apalah. Kita suka, anak-anak kita suka kucing. Tak apa. Summa inna hadzal haditha qa'idatun min qawa'idil Islam. Dan ini adalah hadis yang termasuk daripada hadis tiang seri dalam agama. Kaidah dalam agama yang besar. Wal maqsudu minhu, jadi maksud daripada hadis ni apa dia? Talabul musawati allati biha tahsulul mahabbah. Talabu al-musawati allati biha tahsulul mahabbah, tahsulu al-mahabbatu wa tadumu al-ulfatu bainan nas wa tantazimu ahwaluhum. Jadi hadis ni maksudnya untuk apa ni? Apa tujuan hadis ni disebut oleh Nabi? Tujuannya untuk apa? Minta kesamarataan, musawah, yang boleh menyebabkan berlakunya kecintaan, berhasilnya kecintaan, dan akan berterusan ulfah bainan nas. Maksudnya rasa senang, dan juga tidak akan berlaku pergaduhan di antara manusia, dan akan menjadi teratur hal keadaan mereka. Ini usul agama yang besar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. InsyaAllah malam ni, petang ni kita sambung sabab nuzul wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Ini ada lagi kisah, cerita-cerita yang berkenaan dengan perkara tersebut. InsyaAllah kita sambung pada petang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.